Assalamualaikum dan selamat petang semua. Alhamdulillah, pada petang ini dapat sekali lagi kita berjumpa dalam kelas Sains Rumah Tangga. Okey, kelas ini akan diadakan pada setiap hari Selasa jam 5 petang untuk tingkatan 4 dan 5. Cikgu bersama dengan Cikgu Kumhani akan bersama kamu dalam mata pelajaran Sains Rumah Tangga. Okey, cikgu daripada SMK Sultan Ismail II akan bersiaran bersama kamu pada petang ini. Jadi tajuk pada hari ini adalah tentang diet seimbang. Diet seimbang. Tingkatan 4. Standard pembelajaran yang akan kita pelajari adalah 4.3.1, menjelaskan maksud diet dan diet seimbang. 4.3.2, menerangkan faktor yang mempengaruhi pengambilan diet individu. 4.3.3, menerangkan konsep piramid makanan dan kegunaannya. 4.3.4, menghuraikan kepentingan pengambilan diet yang seimbang berpandukan piramid makanan. Menjelaskan maksud diet dan diet seimbang. Jadi kita lihat apa itu diet. Jadi diet bermaksud pengambilan makanan oleh individu untuk meningkatkan dan memelihara kesihatan tubuh badan. Cikgu ulang, diet bermaksud pengambilan makanan oleh individu untuk meningkatkan dan memelihara kesihatan tubuh badan. Dan kita lihat diet seimbang. Tadi kita tengok diet, sekarang ni kita tengok diet seimbang. Jadi diet seimbang bermaksud pengambilan makanan yang mengandungi semua nutrien. Kita ada nutrien, protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, vitamin, air dan pelawas dalam kuantiti yang diperlukan oleh tubuh badan. Jadi bila diet seimbang bermaksud pengambilan makanan yang mengandungi semua nutrien. Dalam kuantiti yang diperlukan oleh tubuh badan. Kalau kita lihat kat sini, ini apa ni? Pinggan sihat. Kita ada bahagian-bahagian yang perlu kita ambil: roti, biji dan kentang, buah-buahan dan sayur-sayuran, susu dan produk tenusu, daging, ikan dan pilihan lain, lemak dan gula. Jadi kalau kita lihat dalam pinggan macam ni, kita lebih mudahlah. Contohnya kita nak makan, nak ambil banyak mana. Jadi kita akan lagi nampak. Biasanya kita menggunakan piramid makanan. Faktor yang mempengaruhi pengambilan diet. Kita lihat apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan diet kita. Yang pertama, dia ada 8 faktor yang mempengaruhi pengambilan diet: keperluan fisiologi, pendidikan, geografi, pendapatan keluarga, budaya, agama, keperluan sosial dan juga keperluan teknologi. Cikgu rasa guru-guru kamu pun dan cikgu pun pernah menerangkan kaedah untuk mengingat faktor pengambilan diet, iaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau cikgu tak teranglah hari ini, yang tu tengok semula video-video cikgu yang sebelum ini. Faktor yang mempengaruhi diet seimbang dari segi keperluan fisiologi kita lihat. Jadi pengambilan makanan untuk mengawal kesihatan yang baik bergantung pada keperluan fisiologi setiap individu. Yang ni kita lihat dari segi umur, jantina, saiz badan, aktiviti harian dan tahap kesihatan seseorang. Jadi kalau umur berbezalah. Kalau umur dari segi kanak-kanak dan remaja, dia memerlukan nutrien, ingat nutrien pembina tubuh. Sebab masa ni dalam umur kanak-kanak remaja, badan kita dalam proses untuk tumbuh besar. Jadi kita memerlukan nutrien pembina tubuh. Kalau orang dewasa dan remaja yang aktif,
dia memerlukan lebih nutrien pembekal tenaga. Kat situ perkataan lebih nutrien. Kita perlu makan semua, tetapi yang perlu dilebihkan untuk orang dewasa dan remaja adalah nutrien pembekal tenaga. Ingat tak nutrien apa untuk pembekal tenaga? Mestilah karbohidrat. Okey. Golongan tua memerlukan nutrien untuk memelihara kesihatan. Bila dah masuk dalam golongan yang warga emas ataupun tua, masa ni memang kita mementingkan kesihatan. Jadi memerlukan vitamin dan mineral untuk pertahanan tubuh. Jadi memerlukan lebihlah kat sini vitamin dan mineral untuk pertahanan tubuh. Okey, dari segi jantina juga berbeza ya kaum lelaki dengan wanita. Jadi wanita memerlukan ferrum yang lebih. Semua tu perlu, tetapi yang lebih adalah untuk wanita adalah ferrum. Kenapa ferrum? Untuk menggantikan kehilangan darah melalui haid pada setiap bulan dan juga untuk wanita yang bersalin. Jadi perlu memerlukan lebih ferrum. Kenapa? Untuk menggantikan kehilangan darah. Okey, kalau kaum lelaki memerlukan makanan apa? Pembekal tenaga. Kenapa? Kerana biasanya lelaki lebih aktif berbanding perempuan dan juga lelaki mempunyai lebih tisu otot. Jadi, kaum lelaki memerlukan lebih makanan pembekal tenaga. Okey, kita lihat juga dari saiz badan. Okey, dari segi keperluan fisiologi ni kita lihat saiz badan. Jadi individu yang mempunyai saiz tubuh badan yang besar, okey, perlu lebih ke perlu ambil sikit makanan pembekal tenaga. Mungkin ada pelajar kata, "Alah cikgu, dia besar jadi mungkin ambil sikit je lah." Tidak. Individu yang mempunyai saiz tubuh badan yang besar memerlukan lebih makanan pembekal tenaga. Apa dia makanan pembekal tenaga? Mestilah karbohidrat. Okey. Kita lihat juga dari segi aktiviti harian untuk keperluan fisiologi ni. Jadi individu yang aktif memerlukan makanan pemberi tenaga ataupun pembekal tenaga dan juga pembina tubuh. Apa makanan pembina tubuh? Ingat tak? Protein. Jadi karbohidrat dan protein kerana aktiviti yang dijalankan lebih menggunakan tenaga berbanding dengan seseorang yang kurang aktif. Kita lihat juga dari tahap kesihatan. Jadi, seseorang pesakit memerlukan diet tertentu bergantung kepada tahap kesihatan dan nasihat doktor. Mungkin kalau dalam keluarga kamu terdapat ibu atau ayah yang mengidap diabetes, kencing manis, mungkin memerlukan lebih diet yang kurang gula. Okey. Faktor yang kedua dari segi pendidikan. Jadi pengetahuan terhadap pemilihan diet dan mempunyai ilmu mengenal pola pemakanan yang sihat menjadikan seseorang lebih prihatin untuk menjaga kesihatan. Dengan adanya ilmu, dengan adanya pendidikan tentang pemakanan, memang akan merubah corak diet kita yang lebih sihat. Okey, jadi selepas individu mempelajari jenis dan fungsi nutrien, jadi seseorang itu akan prihatin terhadap diet yang dipilih. Dan cikgu juga rasa kamu sendiri pun setuju dengan cikgu sekarang ni bila kita senang mendapat akses untuk maklumat tentang pemakanan di hujung jari kita. Jadi kita mungkin lebih prihatin tentang menjaga pemakanan kita. Okey, dari segi geografi, diet dipengaruhi juga oleh iklim dan kemudahan infrastruktur. Jadi iklim di Malaysia sesuai untuk menghasilkan sumber makanan seperti beras, kelapa dan pisang. Jadi beras dan hasil beras menjadi sumber utama sajian harian masyarakat Malaysia. Kalau kita rasanya tak sahlah kalau tak makan nasi. Kadang-kadang yang kata cikgu tak nak makan nasi lah nanti gemuk. Sebenarnya bukannya sebab nasi tu yang menyebabkan kita gemuk, tetapi kuantiti yang kita ambil.
Okey, dari segi pendapatan keluarga. Jadi pendapatan keluarga mempengaruhi pemilihan makanan mengikut kemampuan masing-masing. Jadi keluarga yang berpendapatan rendah masih mampu mengamalkan diet yang sihat melalui penyediaan makanan seimbang. Jangan kata, alah cikgu bila pendapatan tak banyak, tak bolehlah nak makan diet yang seimbang. Tidak. Jadi protein kita boleh ambil dalam pelbagai. Mungkin bila kita ada bajet atau peruntukan yang lebih sikit, kita bolehlah membeli ikan yang lebih mahal sikit. Ataupun kita sekiranya pada hari tu peruntukannya tak banyak, jadi kita cuba gantikan dengan masih lagi sumber protein tetapi dengan harga yang lebih murah. Kalau kita, mungkin kita boleh pilih ikan yang lebih murah. Ataupun kita boleh gantikan protein ikan dengan protein tempe ke. Jadi kita masih lagi mendapat sumber nutrien yang seimbang. Okay, kena pandai. Kena jadi isteri yang bijak. Okay, dari segi budaya. Okay, kebudayaan di Malaysia ni, pelbagai kaum terdapat di Malaysia. Dan ini mempengaruhi pemilihan makanan dalam sajian harian. Kalau kita kahwin, mungkin orang Perak kahwin dengan orang Kelantan, orang Pulau Pinang kahwin dengan orang Terengganu. Mungkin mereka akan mendapati pengambilan diet mereka berbeza. Tapi itulah seronoknya ataupun uniknya di Malaysia. Walaupun kita dalam satu negara yang kecil, tetapi kita mempunyai pelbagai kaum di dalamnya dan pemilihan makanan juga berbeza. Macam kalau perayaan disambut oleh pelbagai kaum, turut membezakan jenis makanan yang menjadi hidangan. Contohnya, makanan istimewa orang Melayu pada hari raya, apa ya? Tak salah kalau tak ada ketupat, lemang, ada nasi impik yang dimakan dengan sate kan? Ataupun kalau Tahun Baru Cina, mereka akan menyajikan beraneka sayuran yang berbagai-bagai warna yang dipanggil losang yang dimakan pada malam Tahun Baru Cina. Pada hari Deepavali pula, kaum India akan menghidangkan makanan seperti thosai, idli, nasi berwarna-warni yang dihidangkan bersama-sama dengan kari. Tak lupa juga kaum Iban di Sarawak akan menghidangkan manuk pansuh ataupun ayam yang dimasak di dalam buluh sebagai hidangan di hari Gawai. Dan kaum Kadazan akan menghidangkan menhinava, nonsong, boso sebagai hidangan di hari keamatan. Jadi kita di Malaysia ni kaya dengan berbagai budaya yang melibatkan pemilihan makanan yang berbeza. Dari segi agama pun di Malaysia, banyak agama dan kita sebagai rakyat Malaysia mestilah menghormati kepelbagaian agama yang dianuti oleh penduduk di Malaysia. Jadi pemilihan agama juga mempengaruhi pemilihan diet seseorang. Jadi setiap agama mempunyai pantang larangnya yang sendiri. Jadi kita mestilah menghormati setiap agama dan pantang larang yang dipunyai oleh agama masing-masing. Kalau kita lihat, agama Buddha dan Hindu menggalakkan amalan diet vegetarian tulen ataupun vegetarian lakto. Apa ya vegetarian tulen ni? Vegetarian tulen ni dia akan makan tak makan haiwan yang berdarah. Kalau vegetarian lakto, dia tak makan haiwan yang berdarah, makan sayur-sayuran tetapi masih mengambil telur. Telur daripada sumber haiwan boleh. Yang tu dipanggil vegetarian lakto. Jadi diet ini mengandungi makanan protein daripada sumber tumbuhan. Jadi mereka makan tumbuhan seperti kacang soya. Walaupun makan tumbuhan, tetapi masih dalam bentuk protein. Jadi kacang soya adalah
salah satu protein yang protein utama ya yang boleh menggantikan protein daripada haiwan. Jadi boleh mengambil kacang soya sebagai punca sumber protein. Okey. Agama Islam pula, dalam agama Islam memang dari segi pemilihan diet memang melarang umatnya memakan daging khinzir dan juga minum minuman keras. Jadi ini adalah ajaran ataupun anutan agama masing-masing. Yang ketujuh, keperluan sosial. Jadi keperluan sosial di negara kita telah mengubah corak pengambilan diet. Makanan dan minuman menjadi semakin penting dalam kebanyakan upacara seperti hari jadi. Kadang-kadang kita tengok aja makanan ni, kita dah tahu. Ni untuk acara apa. Kalau hari jadi tak salah kau tak ada kek kan. Hari ulang tahun perkahwinan, perayaan, agama dan budaya. Sekarang dah menjadi satu keperluan sosial lah. Untuk kadang-kadang daripada aktiviti inilah yang akan mengeratkan lagi hubungan antara satu sama lain. Kalau hari jadi, ingatan daripada ahli keluarga tentang hari jadi ahli keluarganya memang akan mengeratkan hubungan. Sama juga tentang hari ulang tahun perkahwinan kan antara suami isteri. Jadi mengingati pada hari yang bahagia, hari perkahwinan itu yang diingat setiap tahun memang akan membangkitkan kembalilah ingatan tu. Jadi dapatlah mengukuhkan lagi ikatan perkahwinan. Pelbagai jenis makanan bagi kaum yang berbeza menjadi kegemaran. Kadang-kadang ada makanan daripada kaum lain tetapi kaum lain juga menggemarinya juga. Itulah uniknya kepelbagaian makanan ini. Bukannya kalau nasi lemak tu untuk orang Melayu saja. Jadi sekarang ni semua kaum boleh mencuba makanan daripada kaum yang berbeza dan mungkin mereka akan menggemari. Mungkin menjadikan pemilihan diet mereka berbeza daripada yang sebelumnya. Ahli korporat. Ini kalau bekerja di syarikat-syarikat, jadi melayani pelanggannya makan di restoran ataupun hotel. Jadi makanan ni sebenarnya dia adalah satu keperluan dalam bersosial tu. Kalau kita nak raikan tetamu, kita mengajak makan di restoran ataupun hotel, dan dia sebagai satu aktiviti yang sangat baguslah untuk pelanggan dan juga untuk kita kalau kita sebagai ahli korporat lah dan pelanggannya. Bertukar-tukar juadah ke rumah jiran. Ini aktiviti orang dulu-dulu lah. Dan sepatutnya kita amalkan hingga sekarang. Bertukar-tukar juadah ke rumah jiran memang dapat mengeratkan hubungan kejiranan. Dan juga bila jiran dah cuba makan makanan kita, dia mungkin boleh mempengaruhi diet mereka juga. Mungkin, wah sedapnya makanan yang kita buat. Jadi mungkin selama ni jiran tak terfikir pun makanan tu sedap ataupun bagus untuk mereka. Tapi dengan kita bertukar-tukar juadah tu, mereka cuba merasa makanan yang kita hasilkan dan mungkin akan mempengaruhi pemilihan diet mereka. Dan yang ke-8, kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi bukan sahaja memudahkan cara penyediaan makanan, tetapi juga telah mengubah corak pengambilan diet generasi kini. Banyak sekarang ni alat penjimat masa yang dapat membantu si rumah untuk memasak dengan lebih cekap, cepat, bersih. Seperti ketuhar gelombang mikro, ada pengisar, pengadun dan sebagainya yang dapat menjadikan kerja memasak lebih mudah, cepat dan bersih.
Okey, dengan kemajuan teknologi juga menghasilkan berbagai jenis makanan segera. Makanan sejuk beku dan makanan kering turut menjadi pilihan. Tetapi kita perlu bijak untuk membuat pilihan. Adakah makanan segera tu bagus untuk kesihatan kita? Fikir-fikirkanlah, okey? Sebenarnya tak baguslah. Sebaiknya makanan yang dihasilkan sendiri itulah yang terbaik. Tetapi kadang-kadang bila kita travel, bila kita melancong ke apa, kita tidak ada kemudahan untuk memasak, makanan segera inilah yang menjadi pilihan kita di sana. Okey, kita lihat 4.3.3 piramid makanan. Okey, kita ada 4 piramid makanan. Okey. 4 aras ya. Daripada aras 1 bawah, aras 2, aras 3 dan aras yang keempat. Okey, kita lihat kat sini. Pada aras 1, makan secukupnya. Yang kat sini ni, pada aras 1 ni, makanan-makanan yang membekalkan vitamin, garam mineral, pelawas, sedikit protein tetapi kaya dengan karbohidrat. Jadi kalau nak ingat kat sini, yang paling banyak kat sini adalah karbohidrat. Okey, karbohidrat kat bawah tu. Tapi makan banyak mana? Secukupnya. Makan secukupnya. Makanan dalam kumpulan ini diambil sebanyak 4 hingga 8 hidangan sehari. Contoh kat sini, nasi, bubur, roti, mi, mihun, biskut, pasta dan sebagainya. Pada aras 2, yang ni kita kena makan banyak. Okay, makanan yang kaya dengan garam mineral, vitamin dan pelawas. Terdiri daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi pengambilan makanan dalam kumpulan ini disyorkan sebanyak 5 sajian. Iaitu 2 untuk buah-buahan dan 3 untuk sayuran. Boleh ingat tak? Aras 1, karbohidrat. 4 hingga 8 hidangan. Aras 2, makan banyak. 5 sajian, 2 buah, 3 sayuran. Untuk aras yang ketiga, makan secara sederhana. Jadi, makanan kat sini kaya dengan protein, vitamin B kompleks, ferrum, zinc dan magnesium. Jadi, pengambilan makanan disyorkan adalah 2 hidangan sehari. 2 hidangan. Contohnya, daging rendah lemak, tempe. Yang ni semua protein lah. Ikan, ayam, kacang soya, susu, dadih dan keju. Ayam, daging, telur, kita perlu ambil setengah hingga 2 sajian. Ikan, 1 sajian. Kekacang, setengah hingga 1 sajian. Untuk melengkapkan 2 hidangan sehari. Aras yang keempat. Yang ni kena makan sedikit je. Terdiri daripada makanan yang kaya dengan lemak, minyak dan gula serta dimakan dalam jumlah yang sangat sedikit. Boleh ingat tak? Apa kepentingan pengambilan diet seimbang? Yang pertama, memastikan tumbesaran seimbang. Kenapa ni kita perlu makan? Yang seimbang kena lengkap, kena cukup dan kena tahu berapa hidangannya. Yang pertama, untuk memastikan tumbesaran seimbang. Jadi tubuh badan menerima semua keperluan zat untuk membina badan yang kuat dan sihat. Contohnya, bayi memerlukan lebih banyak protein untuk tumbesaran. Iaitu 2 gram protein bagi setiap kilogram berat badan. Jadi apabila meningkat ke alam kanak-kanak, keperluan proteinnya turut bertambah dan memerlukan 35 gram protein untuk pembesaran dan pembinaan sel-sel badan serta lebih karbohidrat dan lemak untuk menghasilkan tenaga yang mencukupi. Memastikan pembesaran seimbang. Lagi apa kepentingannya? Mencegah masalah kekurangan nutrien. Jadi pengambilan makanan yang mempunyai nutrien lengkap, air dan pelawas dalam kuantiti yang diperlukan oleh tubuh badan
akan membantu menjadikan kita sentiasa sihat dan mempunyai daya tahan menghadapi sebarang jangkitan penyakit. Kita dua kepentingan. Pembesaran seimbang. Yang kedua, mencegah masalah kekurangan nutrien. Seterusnya yang ketiga, untuk mengekalkan berat badan normal. Itu pentingnya pengambilan diet seimbang. Jadi kita perlulah mengambil makanan dalam kuantiti yang sederhana. Tetapi cukup khasiat yang diperlukan oleh badan. Di pengawalan dalam pengambilan makanan, mengikut diet seimbang dapat mengelak seseorang menjadi obesiti yang boleh mengakibatkan penyakit seperti diabetes, darah tinggi dan jantung. Dan yang keempat, pengambilan diet yang seimbang dapat mengurangkan risiko penyakit berkaitan makanan. Jadi pengambilan makanan berkhasiat disarankan untuk memastikan kita sentiasa sihat dan bebas daripada pelbagai penyakit berbahaya. Jadi pengambilan makanan seimbang dalam diet seharian dapat membantu mengurangkan risiko beberapa penyakit seperti penyakit kanser, serangan jantung, tekanan darah tinggi, berlebihan kolesterol, osteoporosis dan diabetes. Jadi pengambilan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran diikuti diet rendah lemak dan mengambil produk tenusu boleh mengurangkan risiko tekanan darah tinggi dan dapat menstabilkan tekanan darah sekaligus mengurangkan risiko terhadap penyakit jantung. Jadi kita memang kena ambil berat tentang pemakanan kita. Dan yang terakhir sekali, makanan pun untuk memastikan perkembangan mental yang sihat. Ramai sekarang ni rakyat Malaysia yang mengalami mental yang tak sihat. Kadang-kadang kita tengok je orang ni macam okey tetapi mental yang tak sihat. Bahaya tau bila mental tak sihat. Jadi kekurangan zat makanan yang tertentu boleh menjadikan mental seseorang tidak cukup cerdas atau mudah letih. Jadi kita kena ambil semua nutrien tetapi dalam kuantiti yang mencukupi. Jadi keadaan ini menjadikan seseorang gagal berfikir dengan efektif untuk menyelesaikan masalahnya berbanding dengan seseorang yang mempunyai diet yang seimbang dalam pengambilan makanannya. Kadang-kadang bila orang tak dapat berfikir dengan waras, bila ada masalah, tindakan yang diambil tidak masuk akal. Itu yang kita bimbang. Jadi pemakanan yang seimbang dapat menjadikan mental kita lebih stabil dan berdaya tahan. Okay. Apa tips diet seimbang? Jadi kita lihat kalau yang pertama sebenarnya kita perlu makan nasi dan produk bijirin secukupnya. Tak perlulah kata cikgu saya tak nak makan langsung nasi. Okey. Kalau tak nak makan nasi tetapi kalau kita makan produk bijirin boleh. Tak ada masalah. Tetapi sebenarnya nasi tu bukannya masalah. Yang menjadi masalah adalah kuantiti yang kita ambil. Okey. Lepas tu kita kena makan banyak sayur dan buah-buahan setiap hari. Sayur, buah-buahan itulah sebenarnya ubat kita yang dapat menguatkan kekuatan imun badan kita. Mesti makan sayur. Jangan kata cikgu tak sukalah makan sayur, rugi tau. Kalau kita tak ambil sayur, kita tak sayang pada badan kita. Siapa sayang pada badan, nakkan sihat, mesti ambil sayur dan buah-buahan setiap hari. Okey. Lepas tu kurangkan pengambilan minyak tepu dan kolesterol. Yang ni yang kita perlu tekankan. Kurangkan pengambilan minyak tepu. Apa minyak tepu ni cikgu? Okey. Minyak-minyak yang dapat menyebabkan dapat menyebabkan
kesihatan kita nanti kalau dia masuk simpan dalam darah, nanti dia akan disimpan di dalam tisu-tisu adipos kita. Nanti minyak yang tepu ni juga akan berkumpul banyak-banyak dalam badan kita. Jadi kolesterol. Jadi semua lemak-lemak yang ni susah untuk dicairkan, dikeluarkan. Jadi dia akan makin lama, makin banyak dalam salur darah kita. Dan itulah yang akan menyebabkan nanti salur darah kita akan menyempit. Okay? Mengakibatkan tekanan darah tinggi. Nanti bocor ke apa tu. Maknanya bila tersumbat, jadi darah tu memang sentiasa nak lalu kan. Jadi bila dah tersumbat, dia mungkin akan pecah lah. Salur darah tu mungkin akan pecah. Dan ini akan membahayakan lah kesihatan kita, jantung kita. Okay? Dan ambil susu dan produk tenur secukupnya. Ni pun satu. Jangan kata cikgu, saya tak nak minum susu. Kita sayang pada badan, jadi kita kena ambil susu dan produk tenur secukupnya. Okay, nanti bila tak ambil susu yang cukup, bila tua nanti kita akan terasa lah. Sakit tulang lah. Nanti bila masuk bilik air, licin je jatuh, terus patah tulang, patah peha. Jadi kita sendiri sepatutnya kena tahu kepentingan-kepentingan ni, dan kita kena pandailah orang kata. Bukannya tak suka, tak nak makan. Padahal dia akan mengakibatkan, menjejaskan kesihatan kita. Dan kurangkan pengambilan sos, gula dan garam. Yang ni nak kurang tak apa. Okay? Jadi sebab dalam sos mengandungi kandungan gula yang sangat tinggi. Okay? Dan dalam minuman yang manis pun kandungan gula yang sangat tinggi. Jadi kita kurangkan gula, kita kurangkan garam. Jadi kita perlu tahu diet seimbang sekarang ni, kalaulah umur macam kamu dah mula mengalami obesiti, kamu akan terdedah dengan penyakit-penyakit seperti darah tinggi, kencing manis. Jadi tak sepatutnya lah dalam umur kamu telah mendapat penyakit pemakanan macam ni. Jadi cikgu rasa itu saja untuk tajuk diet yang seimbang. Okay, dan kita akan jumpa lagi nanti dalam kelas kita yang lain. Jadi ingat, kena faham tentang pemakanan yang sihat, tentang diet yang seimbang untuk kita memastikan kita sihat dan kita akan menjadi individu yang bijak. Itu saja dari cikgu. Jumpa lagi untuk kelas kita pada lain masa. Jangan lupa kelas sains rumah tangga kita pada setiap hari Selasa jam 5 petang. Jumpa lagi. Bye-bye.